Baik, hari ini di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Jerlun Datuk Seri Mukris Mahathir ada mencadangkan agar perkara 55/3 Perlembagaan Persekutuan iaitu berkenaan dengan pembubaran Dewan Rakyat untuk dipinda untuk membenarkan kerajaan menunda pilihan raya atas alasan keselamatan ataupun kesihatan rakyat sehinggalah ancaman COVID-19 berakhir. Dan Mukris berkata usul itu yang akan beliau kemukakan sebagai usul persendirian memenuhi kriteria peraturan-peraturan mesyuarat Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat iaitu perkara sesuatu ataupun berkehendak yang disegerakan dan berkenaan dengan kepentingan ramai. Oleh sebab itu negara dilanda satu wabak yang mengancam nyawa, maka Jerlun iaitu Datuk Seri Mukris Mahathir ingin mengemukakan atau mengusulkan agar satu pindaan terhadap perkara 55/3 Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan pembubaran Dewan dibuat di bawah peraturan mesyuarat. Dan itu apa yang diusulkan di Dewan Rakyat, di mana kita lihat usul itu hadir melihat kepada dua kematian mengejut dua wakil rakyat iaitu di Parlimen Gerik dan juga di Dun Bugaya, yang bermakna apa? Bermakna pilihan raya kecil perlu diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Tetapi saat pandemik melanda dunia ketika ini, keluar mengundi untuk menunaikan tanggungjawab demokrasi mungkin akan memburukkan lagi situasi COVID-19 di negara kita ini jika segala SOP yang dikeluarkan sebelum ini tidak dipatuhi. Dan ini kita dapat lihat sendiri dalam pilihan raya negeri Sabah bulan lalu yang kesannya masih lagi dapat dilihat sehingga hari ini. Tetapi apakah jalan penyelesaiannya? Untuk itu kita nak bersama dengan Encik Amirul Munir Mohamad. Beliau merupakan Ketua Eksekutif Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya JPM, Jabatan Perdana Menteri. Yang pertama sekali, Encik Amirul, apakah halangan untuk absentee voting ataupun undi tanpa kehadiran dilaksanakan? Terima kasih, Hakim. Pilihan raya adalah satu proses yang mesti mengikut undang-undang dan peraturan, strictly, ya. Itu asas dia. Dan sekarang ni kita menghadapi keadaan di mana kita kena balancekan ataupun mengimbangkan di antara hak rakyat untuk mengundi dan juga usaha kita untuk membendung pandemik, ya. Selagi undang-undang itu tidak diubah, itulah peraturan yang kita mesti jalankan. Dia tak ada, dalam pilihan raya tak ada jalan tengah. Ya. Dia mesti mengikut peruntukan undang-undang sepenuhnya. Ya. Itulah masalah, bukanlah masalah bagi saya. Itulah satu peraturan yang mesti dipatuhi sepenuhnya. Okey. Encik Amirul, dalam masa sama kita lihat sebelum ini undi tanpa kehadiran sebahagiannya telah dilakukan. Kita lihat ada segelintir rakyat Malaysia yang berkelayakan dibenarkan untuk mengundi tanpa kehadiran. Contohnya petugas media yang membuat liputan daripada tempat mereka mengundi dibenarkan membuat undi pos. Anggota polis, tentera juga sebagainya dibenarkan untuk membuat undi pos. Adakah untuk memperbaiki ataupun meluaskan lagi undi pos itu juga memerlukan perubahan di peringkat perundangan ataupun dasar? Ya. Dalam istilah pilihan raya kita ada pengundi tidak hadir, ya. Di mana ada diperuntukkan di dalam peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2002 dan juga peraturan pilihan raya berkaitan dengan pengundian pos. Ini ada dinyatakan dengan jelas di mana kategori pengundi yang layak untuk mengundi secara pos, ya. Macam Hakim kata tadi, polis, tentera, sekarang ni kita ada Jabatan Penjaga, Rela dan APMM, NAKMA, ya. Jadi ada kategori-kategori yang boleh dimasukkan dalam kategori pengundi tidak hadir. Dan sebab itulah dalam cadangan yang dikemukakan oleh ERC, ya, Electoral Reform Committee ini, kami cadangkan agar kategori-kategori ini dibesarkan, ya, supaya pengundi-pengundi yang
tidak dapat mengundi di tempat di mana dia berada, masih dapat mengundi melalui cara pos atau lain-lain cara yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Ya, ini adalah kerana hak mengundi adalah hak mutlak seorang pengundi, seorang wakil, rakyat negara ini. Tapi dalam keadaan sekarang ni, hak tersebut perlu diimbangkan. Ya? Sekiranya kita ingin menjalankan hak kita, tapi ini juga akan menyebabkan berlakunya mudarat kepada masyarakat dan kita kena intervensi, kena diadakan. Ya, okay? Ya, Cik Amirul, Ya. apa yang boleh kita belajar dari sebuah negara kecil di Eropah, Estonia, yang sudah pun melaksanakan sistem e-voting sejak 2005 lagi? Apa yang boleh kita belajar daripada sebuah negara kecil seperti Estonia ini, di mana hampir keseluruhan rakyat mereka boleh mengundi walaupun di mana-mana mereka berada? Betul. Estonia mengamalkan undi secara elektronik sepenuhnya. Ya. Apa yang penting bagi kita dalam keputusan pilihan raya ini adalah integriti sistem dan juga pengundi dan juga segala aspek kehidupan di negara tersebut. Apabila kita buat pembandingan dengan negara-negara maju, ada negara maju yang kata kita purposely sengaja kita tak nak menggunakan electronic voting kerana even electronic voting juga akan boleh menimbulkan isu integriti. Ya. Jadi sekiranya kita boleh menjalankan undi secara biasa tetapi dengan penuh integriti, that is the best. Ya. Kerana prinsip dalam pengurusan pilihan raya adalah undi adalah confidential dan orang tak sepatutnya tahu saya undi siapa. Ya. Tetapi apabila kita menggunakan sistem elektronik, misalnya peluang untuk sistem itu ditembusi oleh pihak-pihak yang tak berkenaan adalah tinggi. Ya, kita tengok di US sebagai contohnya, dah 2 minggu lebih dah mengundi, keadaan tu masih lagi tak bersudahan. Ya, jadi apa yang kita nak mengundi adalah penuh ketulusan. Apabila dapat keputusan, that is muktamad. Kita tak nak ada kita dah mengundi dan kemudian ada dispute lagi, ya. Dispute dan juga the credibility of the government that comes from the election tu dipertikaikan. Ya, pastinya banyak cadangan-cadangan yang dibuat oleh Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ini di bawah kelolaan Cik Amirul Munir, tetapi dalam masa sama ianya juga akan berpatah balik kepada keinginan politik untuk menambah baik sistem tersebut. Dan terima kasih kepada Cik Amirul Munir Mohamad, Ketua Eksekutif Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya JPM, di atas perkongsian itu tadi.